Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk PKP Senjakala. Bagaimana ceritanya ya? Jom kita layan. Tik, 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 tik. Bunyi detik saat pada jam dinding ruang tamu kedengaran jelas dalam suasana sunyi waktu pagi. Aku melihat waktu yang tertera di skrin komputer riba. Jam 1.42 pagi. Dah nak masuk pukul 2 pagi rupanya. Aku mengomel sendirian sambil mengeliat badan aku yang naik bengkok duduk dari tadi. Sedapnya mengeliat. Aku bangun untuk ke dapur dengan niat membancuh segelas kopi susu agar segar kedua-dua biji mata aku apabila diminum nanti. Setelah siap kopi susu kau, aku kembali ke tempat duduk aku yang bersebelahan tingkap di ruang tamu. Aku pun sambung menaip sebuah kisah seram yang dikongsi oleh salah seorang rakan Facebook. Kisah benar dialaminya tentang penanggal. Hantu penanggal atau juga dikenali sebagai hantu tenggelong di negeri Kedah atau Balan-Balan di Sabah, merujuk kepada seseorang, biasanya wanita, yang menuntut ilmu hitam bagi sesuatu kepentingan mereka yang menuntut ilmu ini mampu menceraikan kepala dengan badan mereka, dan kepala mereka mampu terbang dengan tali perut terurai-urai. Darah yang menitik dari tali perut mereka dipercayai berbisa dan akan menyebabkan kudis kepada mereka yang terkena. Aku akui, sedang aku mengatur ayat. Berapa banyak aku ni ya? Sedang aku mengatur ayat untuk menghasilkan karya yang baik agar pembaca mudah faham. Aku rasa merinding dan seolah-olah ada sesuatu yang sedang memerhatikan aku. Malam ini tiada bunyi deruman motosikal maupun bunyi kuat egsos kereta kedengaran memekakkan telinga. Jalan besar depan rumah sepi dan hanya kedengaran suara cengkerik dan siulan dedaun pokok yang bergeselan di tiupan angin dingin berembun. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan ke atas negeri-negeri yang merekodkan peningkatan kes positif jangkitan virus COVID-19 selama tempoh 14 hari. Salah satu negeri adalah Johor Darul Takzim, tempat di mana aku berada kini. Akibat PKP sedang diadakan, keadaan jalan raya dan sekitar perumahan taman aku jadi kelam. Tiada anak-anak muda yang menunggang motosikal ke sana sini maupun melepak di pot kebiasaan mereka. Apa yang aku perasan lalu di jalan besar adalah kereta peronda polis atau polis yang meronda menggunakan motosikal The Frontliner.
meronda, menjaga keselamatan serta memantau kemungkinan ada yang melanggar SOP waktu PKP ni. Aku mencapai tangkai cawan gelas berisi kopi hangat lalu menghirupnya. Tiba-tiba, sret, sret, sret. Telingaku meresap suatu bunyi pelik yang datang dari bumbung rumah aku. Bunyi seperti sesuatu atau benda diseret perlahan-lahan. Klepak, 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 klepak. Dari bunyi seretan itu, ia bertukar seperti sayap dikebas-kebas. Bulu tengkuk aku merinding tegak. Dalam kepala otak aku, bermacam-macam andaian terbentuk. Aku cuba buat tidak tahu dan teruskan dengan penulisan aku. Walaupun jari jemari menaip tanpa henti. Namun, mata aku melilar memandang ke arah luar tingkap. Mata aku berganti pandang dari skrin komputer riba dan pokok besar depan rumah di tepi jalan. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang memerhatikan aku semenjak awal tadi dari arah pokok tersebut. Sekali lagi kedengaran bunyi seretan. Tetapi kali ini diikuti rintihan tangisan sayu. Bunyi seretan bukan dari bumbung rumah, tapi ia datang dari pekarangan luar rumah, di mana suami dan anak meletakkan motosikal mereka. Dalam hati berkata-kata, ayam ke atau kucing? Tanda tanya yang hanya untuk sedapkan hati sedang berdegup kencang. Aku bangun dan hampiri tingkap untuk memastikan benda yang aku dengar. Aku buka jeriji tingkap perlahan-lahan, lalu menjengahkan kepala aku keluar tingkap. Aku toleh ke kiri dan ke kanan, tapi tiada apa-apa. Malah bunyi tadi lenyap. Aku pun tutup jeriji tingkap dan kembali ke tempat duduk dengan niat ingin segera habiskan penulisan tentang penanggal tadi dan masuk tidur. Pram! Aduh, apa pula yang jatuh tu? Aku merungut. Apakah tidak ada waktu yang lain yang benda ni boleh jatuh? Aku mengintai dari tingkap. Rupanya, penyapu dan galah penyangkut baju jatuh terkena motosikal anak aku. Aku pun ambil kunci rumah dan buka pintu utama, lalu keluar membetulkan benda yang jatuh tadi. Tanpa sedar, aku berada di luar rumah pada jam hampir 3 pagi. Bunyi rintihan tangisan sayup kedengaran sekali lagi. Secara mendadak, bulu roma aku berdiri dan angin dingin menyinggah meniup sayu tembus ke arah aku. Entah apa yang aku fikirkan masa itu. Aku tergerak untuk memeriksa kunci mangga di pagar utama. Aku menghampiri pagar dan membelik mangga yang sudah pun berkunci. Kadang-kadang, anak atau suami yang terakhir masuk rumah akan terlupa mengunci pagar dan akulah security yang pasti semuanya dikunci apabila tiada lagi yang akan keluar rumah. Tiba-tiba, ada satu lembaga yang lalu di hadapan pagar, di mana aku sedang berdiri di sebaliknya. Lembaga itu melintas pantas dan hilang sekelip mata. Aku pun tidak cukup tanah berlari masuk ke dalam rumah dan terus tutup pintu. Tercungap-cungap aku dibuatnya. Aku duduk kembali dan mengendap tepi tingkap. Masih ingin ambil tahu
Apakah yang melintas depan aku tadi? Sri, Sri, kejar. Mataku terbeliak besar. Jantung aku bagai nak gugur rasanya dan seluruh badan menggigil. Aku nampak sosok lembaga seperti Pontianak sedang bertinggi atas pagar utama rumah aku. Rambutnya panjang tercurai ke lantai. Matanya merah dan lidahnya tercelir dan tersangat panjang. Aku terpaku, kaku tidak berdaya lakukan apa-apa. Hei, awak tak tidur lagi ke? Dah pukul 3 lebih pagi ni. Lampu ruang tamu menyala. Suara suami mengundang semangat aku yang hilang sejenak tadi kembali mengawal perasaan. Nak kemas lah ni. Awak tunggu kejap ya. Sama-sama masuk bilik ya. Aku mengemas meja dan menutup switch charge komputer riba. Lalu laju melangkah sebelah suami yang baru ke dapur untuk minum air. Hei, awak ni dah kenapa? Nampak hantu ke? Itulah. Suka sangat menulis time macam ni. Tu makan dia. Sindir suami aku balas dengan senyuman. Semenjak malam tu, aku hanya menulis sebelum jam 12 malam. Serik. Aku tidak mahu terserempak dengan dia lagi. Namun apapun, tiada kuasa yang melebihi Maha Pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allahu Rabbi. Sekian daripada RS Suzy. Terima kasih, Brother Fai. Peace, no war.